Ucapan menjunjung kasih Tita Kebawduli Yang Maha Mulia Sri Perdana Bergera Yang Pertuan Agong, dan ingin juga mengulangi apa yang disebutkan oleh Tuanku, di mana kita pun, pihak kami di sini pun nak ucapkan terima kasih kepada barisan depan yang menangani krisis COVID, khususnya daripada Kementerian Kesihatan dan juga pasukan keselamatan yang telah bertungkus lumus untuk membolehkan kita terus selamat dan juga sihat. So di sini saya rasa jasa mereka tetap akan dikenal. Pada masa yang sama, kami juga harap bahawa pihak kerajaan akan memberikan keprihatinan yang mencukupi ke atas mereka atau kepada mereka yang dilandai dengan pelbagai masalah oleh kerana PKP dan juga kesan kepada ekonomi ekoran daripada krisis COVID-19. Kalau kita lihat mengikut angka-angka, unjuran kadar keluaran dalam negara kasar dijangka turun kononnya 2% untuk tahun ini, mungkin lebih. Dan ini merupakan satu cabaran yang amat besar. Sungguh pun kita setuju dengan langkah-langkah yang diambil. Sebenarnya lebih banyak usaha harus diberikan, tapi pihak kami tidak faham mengapa ia tidak dapat dibahaskan, supaya kita dapat halusi dan perbaiki langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk memberikan kebajikan kepada rakyat. Jawapan yang diberikan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri ialah bahawa tidak cukup masa. Mengapakah tidak cukup masa bila kita boleh mengambil bahagian untuk memberikan pandangan? Kerana apabila PKP berlaku, tidak patut bahawa Parlimen juga dihentikan tugas suci beliau. So oleh sebab itu kami tidak bersetuju. Ini tidak bermakna kalau kita bersidang beberapa hari, bermakna bahawa langkah-langkah tersebut akan dihentikan. Dan di sini saya ingin membawa beberapa masalah dalam pelaksanaan langkah-langkah stimulus package atau package rangsangan ekonomi. Kita dengar banyak itu aduan daripada peniaga-peniaga yang tak dapat bantuan pinjaman yang telah dijanjikan. Yang pertama, permohonan mereka tidak dilayan. Yang kedua, ada yang dapat kelulusan daripada pihak bank-bank, tetapi tidak dapat pinjaman disalurkan kepada mereka. Inilah masalah yang kita harus berikan penekanan. Pada masa yang sama, kita kena akui juga bahawa terdapat ketirisan daripada saluran yang telah diberikan. Contohnya, rakan saya telah bangkitkan apabila package ataupun bantuan hamper diberikan, kononnya RM100, tapi nilainya hanya RM35. Mengapa perkara sedemikian boleh berlaku? So itulah isu-isu yang harus diberikan perhatian. Tuan Ibu Ketua, kita kena lihat bahawa sungguh pun angka menunjukkan bahawa keadaan ekonomi adalah dalam keadaan yang serius. Ini hanya angka. Contohnya, saya nak sebut di sini. Contohnya, kalau kita lihat dari segi indeks pengeluaran perindustrian, jatuh 4.9%. Untuk bulan Mac, jatuh 32% untuk bulan April, jatuh 22.1% untuk bulan Mei. Tapi impak dan kesan kepada perniagaan adalah lebih ketara. Apakah bantuan yang boleh diberikan kepada mereka? Sekiranya nak memperluaskan bantuan dan juga pinjaman ini, itu tentu akan disokong oleh pihak pembangkang. Tapi yang menjadi masalahnya ialah bila ia tidak sampai. Yang pertama, tak cukup. Yang kedua, tak sampai. Di sini saya bagi satu contoh. Kita lihat dari segi moratorium. Moratorium memang ada bantu. Tapi sekarang 6 bulan tak cukup. Mengapa tidak boleh diumumkan ia dilanjutkan 6 bulan lagi? Ini amat penting supaya kita dapat memberikan jaminan kepada perniagaan-perniagaan. Tuan Ibu Ketua, kita lihat kebimbangan di setengah pihak bahawa mungkin akan datang gelombang kedua COVID-19. Sekiranya gelombang kedua berlaku,
Saya rasa ini mungkin akan menjadi satu pukulan maut kepada ekonomi kita semua. So oleh sebab itu adalah perlu bahawa kita mendirikan benteng yang lebih kukuh. Dan salah satu langkah ialah untuk melanjutkan moratorium daripada bank-bank kepada semua perniagaan. Dilaporkan baru-baru ini Menteri Keuangan menyatakan sebanyak 55 bilion ringgit telah diperuntukkan. Ini pun satu jumlah yang tidak mencukupi. Ia harus digandakan. Dan di sini saya harap bahawa pihak kerajaan boleh menyahut saranan ini untuk lanjutkan moratorium untuk tempoh 6 bulan lagi. Satu lagi ialah tentang ribat bil elektrik. Minta mencelah sikit. Saya minta maaf kerana tak dapat lanjutkan masa 20 minit. Saya hanya 20 minit, saya nak tumpukan ucapan saya. Saya minta maaf. Kalau ada 40 minit, saya akan layan. Satu lagi ialah berkaitan dengan ribat bil elektrik. Yang berhormat bagai, saya baru dapat notis daripada Datuk Speaker membenarkan yang berhormat 40 minit. Oh baik, terima kasih. Bolehlah mencelah sikit. Nanti saya habis. Beri apa nak celah? Saya habis ni saya berikan kepada yang berhormat. Satu lagi adalah tentang ribat bil elektrik. Bil elektrik untuk 1 bulan RM77 saja. Tuan, ini betul. Apakah bantuan RM77 sebulan sekiranya bil elektrik naik RM200? Dia tak ada bermakna langsung. Bolehkah saya cadangkan bahawa ribat RM77 sebulan ini digandakan kepada RM154. So sekiranya bil elektrik naik RM200, sekurang-kurangnya dia bayar lebih RM50. Nah, ini amat perlu. Bukan sahaja untuk mereka yang susah, tapi juga untuk mereka dalam berpendapatan sederhana. So saya harap perkara ini boleh dipertimbangkan. Janganlah kita hanya jaga dalam keadaan sekarang yang susah, hanya jaga keuntungan syarikat-syarikat besar-besar. So saya harap perkara ini boleh diberikan pertimbangan. Dan pada masa yang sama, mengapakah tidak berikan ribat elektrik kepada syarikat-syarikat? Bukan hanya kepada sektor domestik saja, juga harus diberikan kepada syarikat-syarikat. Sila Pasir Salak. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Datuk Yang Dipertua, kita berasa hairan, iaitu Yang Berhormat Bagan menunjukkan keperhatian yang begitu hebat sekali. Bak kata Arau, hebat. Perhatian terhadap niaga, rakyat dan sebagainya. Tapi saya dibagi tahu, di masa lalu saya bagi tahu, saya nak jawapan daripada Yang Berhormat. Betul ke tidak? Ramai peniaga-peniaga yang menghadapi masalah kesusahan, termasuk masalah bank dan sebagainya. Yang Berhormat tak layan langsung. Mereka datang berjumpa dengan Yang Berhormat, yang Berhormat tidak beri masa langsung untuk mereka berjumpa. Tidak mahu melayan mereka. Dan mereka mengadu kepada saya pada hari ini. Ini perkara ini berlaku, apa tak ada berkaitan keperhatian kepada ekonomi, kepada rakyat dan sebagainya. Hari ini diluahkan, menunjukkan dialah orang yang paling pejuang kepada rakyat. Tetapi waktu berkuasa sebagai Menteri Kewangan, Yang Berhormat memberi arahan kepada lembaga hasil dalam negeri, memeriksa semua yang menekan pembayar-pembayar cukai. Kenapa dilakukan waktu itu? Hari ini semua ini sudah terbongkar. Dan di MOF pada masa Yang Berhormat menjadi Menteri Kewangan dipenuhi dengan Red Bin Ami, penuh dalam pejabat Menteri Kewangan itu dengan Tony Pua yang tidak ada kena-mengena. Kenapa ini boleh berlaku? Hari ini menunjukkan Yang Berhormat seorang yang tokoh. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Janganlah menyalahgunakan peluang yang diberikan. Saya tolak sama sekali fitnah yang dikeluarkan tadi. Yang penting sekali apabila tolong beri jawapannya. Yang Berhormat juga menganiaya banyak kontraktor. Ini mencela tanpa mendapat persetujuan. Dulu bicara lagi teruklah. Ni Shah Alam ni buruk perangai daripada dulu. Sekarang balik perangai lama. Tidak benar sama sekali, Yang Berhormat.
Datuk Kerana Speaker, apabila Datuk ada Speaker, aduan yang telah diberikan Point of kepada order. pihak kami, Point of order. Yang Muhammad Excuse me. Orhan. Saya rasa pasal Salak ni banyak Point order yang mana? Point order nombor berapa? Masa Point order yang nombor Salah. Yang mana? Unparliamentary. Masa dah Point habis order dah. yang mana? Nombor berapa tu? Dulu boleh lah masa tu 36 jadi menteri. satu, 36? Kalau tak silap saya lah. 36 Apa apa? dia? Ha? 36-6. Tak betul. Duduk lah. Duduk baca dulu. Duduk baca dulu peraturan. 36-6. Unparliamentary. Baca. 36 baca. 36, 6. Barulah buka beg ke? Baru buang masa. Saya Buka baca beg. ke? Nak saya baca ke? Silakan. Okey. 36-6. Saya nak jimatkan masa. Ingat kita dah hafal dah. Ini salah menghabis masa ini Anus ya ni. Apa Seorang ini? ahli- Lain kali hafal lah. Hafal. Seorang Apa, penabatangan ahli biarkan tidak insyaAllah. boleh mengeluarkan cangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Tadi dia menyebut tentang soal perangai buruk. Ya, saya rasa setakat inilah. Perangai siapa yang buruk tu yang dia betul? Saya pernah Perangai siapa? Perangai Shah Alam lah buruk. Salah. Kejap masih salah. ya. Point order dia ialah dalam ucap 36-6 perangai buruk, tangkaan buruk yang dinyatakan bila dikatakan bahawa Shah Alam menunjukkan perangai buruk dari dulu. So, saya rasa itu satu kenyataan dan tuduhan yang tidak berasas. Sejak bila ni Shah Alam ni baik ni? Yalah, dah. saya dah 12 tahun dah Macam jadi inilah. ahli parlimen ya. Dah 12 tahun. Shah Alam pun hari-hari mepau sama kontraktor ya. siap. Pertama je. Tak apa. Macam inilah Syalam. Ya. Saya sebenarnya Kita cadang datang parlimen Sekejap, pakai sekejap. plaster mulut semua. Tak payah cakap. duduk balik. Ya. Saya rasa sebenarnya kita ni perbahasan ni begitu penting. Ya, Sebab betul. yang Muhammad Bagan sebagai mantan menteri, saya rasa di dalam aspek kewangan. Jadi yang Muhammad Bagan beri peluang dan dia nak berikan jawapan tadi. Ya. Tapi sekarang ni tentang isu bantahan-bantahan ni, saya nak bagi saya punya petua lah. Petua saya seperti yang saya sebut tadi, ayat-ayat dalam peraturan mesyuarat ini sangat-sangat luas. Jadi kita mesti ada satu keperincian. Jadi saya minta kalau boleh semua sabar dulu. Ya, Pending that, nanti kita tengok macam mana kita nak selesai. Sebab ayat-ayat ni agak luas. Sangkaan ini saya pun macam-macam sangkaan saya dengar. Jadi kalau kita Adakah Cukuplah salam. adakah- Saya mau sebut dengar tadi, Bagan punya ucapan. Speaker akan Adakah- bermesyuarat. Kita nak bincang perkara ni sebab Okey, bagus. kita mula sesi Saya ni. setuju, saya setuju. Tapi Jadi Datuk ini yang Speaker, menjadi isu sekarang. Datuk Speaker, kalau kita tak beri satu Tapi ruling, saya sekarang dia saya- akan terus menggunakan. Saya Boleh nak tak minta, saya betul. cadangkan? Boleh tak saya cadangkan supaya ianya tidak Sekejap, digunakan Yang lagi Muhammad, sambil yang- menunggu ruling Speaker. Boleh tak? Sekejap, Yang Muhammad, macam inilah Yang Muhammad. Saya faham. Kalau semua nak pergi kepada poin sangkaan jahat dan semua dalam peraturan mesyuarat, yang mana-mana nak buat perbahasan ni nanti tak dapat selesai. Nanti apa akan jadi pada besok minggu depan? Jadi 20 minit, 10 minit, 5 minit, nanti orang kata tidak ada demokrasi. Speaker, Jadi, waktu sekejap. point of order, the time should be Ya, stopped. betul. Tapi Stop saya... the time. Let the speaker stop the time. Kalau isu point of order dibangkitkan, benarkan Baik, membahas sekejap. masa yang sepenuhnya. There are also a situation Biarkan saya whereby the masa berlalu sebab you're taking time of the Dewan. Saya faham. Jadi saya kata saya minta semua boleh tak tunggu biar speaker nak buat ni speaker baru dengan keputusan ni kita buat ruling bersama-sama untuk mencari jalan tengah. Pending all that, boleh tak semua orang jangan tuduh-menuduh sebab sekarang ni dalam keadaan sebegitu semua orang tengah sensitif. Jadi saya nak minta tolonglah yang Muhammad Bagan nak habiskan, nak jawab, jawab, tak nak saya jawab ringkas tak apa. Saya akan jawab ringkasan. Saya Tak rasa jawab tak saya apa, sudah just bagi peluang. habiskan. Ya, berkaitan dengan itu bahawa pihak Kementerian Kewangan tidak melayan sebarang aduan ini tidak benar. Kalau kita lihat satu Saya boleh bawa orang dia saksi dia. klip video daripada tribunal pengguna, di mana tribunal pengguna Islam ini menyatakan bahawa beliau menghargai usaha pihak saya untuk menjawab semua surat yang telah diberikan. Dan sebelum ini tak diberikan layanan, tetapi kerana daripada arahan menteri, maka bank-bank telah memberikan layanan yang sebelum ini tak dapat. Saya rasa ini bukti yang paling kukuh bahawa kita melayan semua aduan. Berkaitan dengan LHDN, memang bahawa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, dan ini pun boleh disahkan oleh menteri-menteri di sebelah sana yang dulu bersama dengan kita, bahawa kita telah keluarkan arahan bahawa LHDN tidak boleh pergi bersama dengan balaklava mas, senjata api M16 dan sebagainya.
mestilah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ini ialah di bawah PH. Kalau sekarang baru nak pergi menyerbu dan sebagainya, itu sudah berubah. Dan memang tidak ada arahan untuk mengarahkan itu pihak LHDN mengambil tindakan ke atas sesiapa. Ini terpulang oleh SDN kerana kita hormat LHDN sebagai satu badan profesional. Jawapan tu tak Kita betul. harap bahawa Tak betul pihak tu. kerajaan boleh teruskan sikap Pegawai sendiri kata arahan daripada atas. Pegawai sendiri kata Pasti salah. daripada Pasti salah. atas. Teruskan. Pasti Di salah. sini Pasti Datuk salah. betul. Saya nak betulkan ini. Jawapan Pasti ini salah. kena Pasti hentikan. salah. jangan kelirukan Dewan. Pasti salah. macam ni. Itu jawapan Ini tak dia. betul. Sebenarnya Pasti ini salah. tak betul. Biar Tak betul itu. biar Raja, pasti betul. salah. Jangan menipu Saya Dewan. nak Betul, pasti merujuk salah. kepada Biar dia habiskan. defisit fiskal berbanding KDNK tahun 2020 yang akan dijangka mencecah 6% berbanding 3.4% pada tahun 2019. Nah, kenaikan defisit fiskal ini adalah sesuatu yang membimbangkan kerana boleh menjejaskan kita punya credit ratings dengan izin yang telah pun diturunkan dari segi outlooknya daripada stable kepada negatif. Dan ini harus ditangani dengan cermat. Dan di sini, kenaikan defisit ini diperlukan, tapi pada hemat saya, ia haruslah dikawal supaya ketirisan dan juga masalah rasuah dapatlah dibendung. Dan di sini kita kurang lihat komitmen kerajaan PN ke atas mengenangani rasuah. Kita harap bahawa perkara ini boleh diberikan perhatian supaya sistem tender terbuka yang diamal sebelum ini dapat diteruskan dan bukanlah diganti dengan sistem tender award secara langsung yang akan merugikan. Teruhu macam mana? Macam mana teruhu? Jenis minyak teruhu macam mana? Juga penting bagi memastikan segala perbelanjaan kerajaan benar-benar sampai ke rakyat jelata. Antara persoalan yang perlu dijawab adalah demi prinsip ketelusan adalah satu, berapakah unjuran saiz baki semasa kerajaan, current balance untuk tahun 2020. Kerana sebelum ini tak pernah dalam keadaan defisit. Selalu dalam keadaan surplus atau lebihan. Sekiranya dalam keadaan defisit, saya rasa itu adalah kali pertama dalam sejarah. Bagaimanakah kerajaan? Yang dua, bagaimanakah kerajaan akan mengimbangi baki semasa apabila pendapatan berkurangan tetapi perbelanjaan meningkat melebihi had yang dibenarkan belanjawan 2020. Untuk pengetahuan semua, pendapatan kerajaan pada suku pertama 2020 sudah jatuh 29% daripada 63.7 bilion ringgit kepada 45.3 bilion ringgit berbanding satu tahun sebelum ini. Dan ini adalah satu cabaran yang besar macam mana kita boleh menutup kekurangan ini. Kita boleh pinjam, memang pinjam. Tapi kita pun kena terima hakikat bahawa tambahan pinjaman ini akan menambahkan hutang kerajaan. Itulah sebabnya penting bahawa apabila kita pinjam, semua pun pinjaman kerajaan bertambah, kita kena pastikan ia sampai kepada rakyat. Bukanlah kepada kroni seperti dulu. Ketiga, adakah subsidi upah dibiayai melalui perbelanjaan pengurusan? Itu sangat penting. Keempat, bilakah belanjawan 2020 akan disemak semula bagi menaikkan had perbelanjaan? Kelima, jika ia tidak boleh diimbangi, adakah kerajaan akan mengubah undang-undang untuk memberikan kerajaan kelonggaran untuk berbelanja? Saiz baki semasa kerajaan terutamanya amat membimbangkan. Pada suku pertama 2020, data menunjukkan ia berada dalam keadaan defisit yang besar, iaitu sebanyak negatif 17.2 bilion ringgit. Walau angka ini perlu dilihat dari sudut tahunan, jumlah 17.2 bilion ringgit defisit ini untuk current balance. Hanya untuk current balance. Kalau untuk satu syarikat current balance negatif, itu insolvent bankrupt. Saya rasa semua tahu. Ini jauh berbeza daripada nilai biasa bagi sesuatu suku tahunan. Sebagai perbandingan, baki semasa untuk suku pertama 2019 adalah positif 4.3 bilion ringgit.
di bawah Pakatan Harapan. Dan itulah sebabnya ia sesuatu yang harus diberikan perhatian. Bercakap tentang ketulusan, kerajaan harus terus melaporkan nilai hutang langsung dan juga liability lain seperti mana yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Saya berharap nilai terbaru bagi akhir Jun 2020 perlu disebarkan dan dikongsikan di Parlimen. Pelaporan hutang dan liability kerajaan berkala adalah penting sebagai sebahagian daripada usaha untuk beralih daripada akaun asas tunai kepada akaun asas akruan yang lebih tulus dan komprehensif. Nah, saya nak menyatakan di sini, semasa saya jadi Menteri Kewangan, saya tidak pernah luluskan penjualan sebarang aset kerajaan. Penjualan sekiranya berlaku adalah di bawah tangan menteri-menteri lain, bukan di bawah Menteri Kewangan. So, janganlah salahkan pihak menteri yang tidak jual. Yang Muhammad Bagan, sebutkanlah nama siapa menteri itu. Senang. Bagi tahu menteri mana yang jual. Perdana Menteri dulu ke siapa? Yang Muhammad Bagan, you be a gentleman, sir. You bagi tahu. Senang kita. Yang itu yang baling dia. Aset-aset di bawah syarikat Menteri Kewangan, siapa yang benar akan dijual? You just said Syarikat-syarikat di bawah yang Muhammad Bagan. milik Kementerian Kewangan, siapa punya kuasa untuk dijual? Apa dia ingat ni? Saya yang amat berhormat Perdana Menteri, dia akan tahu pihak mana. Dah ada. Jangan lupa, Syarikat-syarikat milik Menteri Kewangan, aset dijual, siapa yang lulus? semua diluluskan oleh pihak kabinet. Kabinet apa? Kabinet Menteri Kewangan bodoh ke? Tak tahu apa ke? Kementerian Kewangan. Ya, bukan datangnya daripada pihak Saya minta Kementerian Presiden Kewangan. balik kenyataan itu. Speaker. Sekiranya Kurang ajar betul dia. pihak yang Mana berhormat boleh tidak speaker faham perkara ini, benarkan tidak pasal layak salah. jadi kerajaan. Saya tanya Menteri Kewangan takkanlah bisu. Tak. Dah. Sekejap. Yang Muhammad Bagan nak jawab ke nak teruskan? Okey, terus. Oh, yang lain duduk. Kalau saya jawab pun mereka tak faham. Utang langsung kerajaan telah meningkat daripada 793 bilion Yang Muhammad pada Bagan. akhir 2019 Tanya, IHH dijual kepada Miswi. Siapa yang lulus? pada akhir Mac 2020. Sudahlah, tak ada integriti. Tak ada siapa mau dengar lagi dah. You have no integrity no more. Order, Speaker. Ayat. Jap. Wait. Saya yang Muhammad Bagan nak continue ke kita nak selesai isu tentang tuduh-menuduh? No, saya dah sebut bahawa Kementerian Kewangan tidak Jap. Ya. Jurutong, beritahu saya mana dalam perintah standing order kena berhentikan jam. Speaker, dulu Untuk masa katakan amalan awak, bila isu standing order dibangkitkan, Jurutong. masa diberhentikan. No, Jurutong. Otherwise the speaker won't have enough time to Jurutong. Daripada dulu sesi masa masih berjalan. Ya. Let's be fair, Jurutong. Saya tu sebabnya saya cuba. Are you going to allow them to interrupt? Jurutong, I'm making a decision here. Saya dah buat keputusan bahawa biarlah mana-mana speaker nak buat keputusan, dia orang nak jawab ke ataupun dia nak address kepada intervention daripada mana-mana bawah 37. Kalau there is a bantahan on the standing order, biarlah speaker yang jawab. Isu tentang masa tu saya punya keputusan bahawa masa will go on. Kalau tidak, kita ni sampai subuh tak selesai. Jadi kita dah tetapkan dan juga speaker telah memberi masa kepada Bagan extra time. Sekarang Bagan dah tinggal 16. Jadi saya nak tanya Bagan, nak continue ke kita nak address isu yang dibawa ni? Saya nak buat keputusan sebagai speaker pada hari ini. Kita nak Saya akan buat continue. sekaligus. Boleh Ucapan saya- dan juga jawapan Okey, sekaligus. Yang Muhammad Bagan, saya hendak menyatakan Saya mencelah. Saya akan datang di sini, kontian dia dah selesai. Saya Betul. Kalau kita Datuk sebut yang tentang sedang saksi, bertanya di Siapa berdua. berdiri, refer kepada standing order yang mana berdiri. Ya. I'm asking you, Datuk Speaker. Ya. Standing Saya tak order bagi mana jalan, balik? saya tak bagi jalan. Balik Jalan. standing order yang mana? Kejap. Tak bagi jalan pada Tak bagi Pontian. jalan. Tak bagi Standing jalan order pada yang Pontian. mana? Boleh bagi jalan pada Pontian. Sekarang Saya dia- cakap ungkapan ini dulu, saya bagi Kejap. kontian. This is Okey, standing kejap. order untuk Okey. 37. Dulu, saya bagi nanti. Pontian. Ya. Saya nak Okey. sebut di sini, kalau sebut Pada tentang aset-aset sama ada dari khazanah ataupun berkaitan Miswi, ia bukanlah diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan,
Kalau nak tanya menteri mana, tanyalah Yang Berhormat daripada Gombak. Sila Yang Berhormat Pontian. Peraturan mesyuarat Sekejap. Tuan Yang di-Pertua. Peraturan mesyuarat Tak boleh, Yang Berhormat Gombak. Bagan is asking for trouble. Tak Tuan boleh. Yang di-Pertua. Ya, tak apa, tak. Peraturan Yang Berhormat mesyuarat. Pontian, Yang Berhormat Bagan dah jemput tadi. Silakan. Peraturan Apa soalan mesyuarat. dia? Tadi ingat Gombak nak memberikan pandangan. Tak boleh tak? Peraturan mesyuarat Saya Tuan tak Yang benarkan, di-Pertua. saya nakkan Pontian. Tadi Sila. Kepada Yang Berhormat Bagan menimbulkan tentang Tuan Yang di-Pertua. hutang, Peraturan tentang mesyuarat. defisit yang bertambah apa semua ya. Saya nak tanya Yang Berhormat Bagan, ketika COVID ini, daripada 194 negara dalam dunia, mana negara yang defisitnya tidak bertambah, mana negara yang hutangnya tidak bertambah ketika COVID melanda seluruh dunia? Kita nak minta supaya Menteri Kewangan yang baru pergi belajar ke negara itu kalau boleh masuk ke negara itu. Ya, untuk kita mengetahui sebab telah tadi disebut berulang-ulang bertambah dan sebagainya. Ini memang sebenarnya berlaku apabila COVID menyerang. Okey, di sini saya ingin menyatakan bahawa pihak pembangkang meminta semua Tuan pun Speaker, peraturan ditambah. mesyuarat. Pastikan ia dapat disalurkan kepada rakyat. Jangan kerana kita tambah hutang, ia tidak mencapai sasarannya. Dan kita lihat, ada banyak perniagaan, dia tak dapat bantuan yang mereka pohon dan perlukan. So itulah mesej saya. Dan sekiranya kita tambah, kalau boleh kawalah. Macam apabila Pakatan Harapan mulai memerintah, kita berhadapan dengan masalah hutang 1MDB. Tapi kita masih dapat kekalkan ratings daripada Moody's, S&P dan juga Fitch. Tapi sekarang kita lihat banyak itu penurunan daripada credit ratings oleh ketiga-tiga agensi ini. Nah, itulah sebabnya kini kita harap kawalah dengan baik supaya tidak berlaku ketirisan yang kita lihat. Kita nampak tadi saya sebut hamper RM100 tapi nilainya RM35. Okey. Itulah contoh di mana Kejap, kita Yang Berhormat Bagan. harap dapat diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Okey, Di Yang sini Berhormat Bagan. saya ingin sebut tentang Sekejap, Yang Berhormat pengangguran. Bagan, sekejap. Bukit Mentajam. Pengangguran. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merujuk Ya, kepada peraturan bagi mesyuarat. jalan je. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat mana? Peraturan mesyuarat 364 yang berbunyi adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan ataupun biadab dan membuat pernyataan seksis. Tadi saya telah mendengar bahawa ahli yang berhormat dari Pasir Salak menggunakan perkataan Menteri Kewangan bodoh. Saya tidak tahu beliau merujuk kepada Menteri Kewangan sekarang ataupun yang mana, tetapi saya rasa itu adalah satu perkataan yang biadab dan tidak patut digunakan dalam dewan ini. Saya mohon supaya Tuan Yang di-Pertua minta Pasir Salak tarik balik dan Yang memohon Berhormat, maaf. Terima Yang kasih. Berhormat. Bukit Saya Mentajam. Yang cakap Berhormat, takkan Bukit Menteri Mentajam. Kewangan bodoh. Faham tak ayat tu? Yang Berhormat Pasir Salak. Takkanlah Menteri Kewangan Saya bodoh, dah tak beritahu tahu apa tadi. yang berlaku. Apa Saya dah tengok-tengok beritahu. ni? Ya, Yang Berhormat Pasir Salak, saya dah beritahu sebelum tadi, Bukit Mentajam, saya dah jawab tentang peraturan boleh sebab tengok. ayat dia luas. Saya dah ulangi dah 4-5 kali dah. Saya tak boleh buat keputusan sebab saya nak berlaku adil. Apa-apa tuduhan saya akan cek handset dan saya akan bincang dengan speaker. Itu dalam mana-mana perkataan yang begitu luas. Tapi apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, bagi saya rasa, saya punya keputusan ialah pada sekarang ni disebabkan kita ni dalam keadaan kita tengah berbahas, saya pun nak memberi penghormatan kepada semua pembahas. Kalau standing order yang disebut itu, standing order yang pada saya tahu ada benda yang sensitif, ada tidak. Itu sebab saya nak minta kepahaman semua pihak. Please understand, saya faham. I understand the sensitivity of everybody. Tapi saya pun minta bantuan supaya faham tentang kedudukan speaker dengan timbalan speaker supaya kami boleh buat keputusan menyeluruh. Saya minta biarlah pada hari esok kami nak ada mesyuarat. Itu yang saya minta. Boleh tak semua sabar? Pending that saya dah minta tolong jangan guna-guna ayat yang memujukkan provokasi. Lepaskan kita dah bincang dan barulah senang kita nak buat keputusan. Sebab ayat-ayat yang diguna ni, perkataan dia ialah general dengan spesifik. Ayat yang disebut ni banyaknya kepada yang spesifik. Dalam peraturan mesyuarat, ayatnya banyaknya pada general. Jadi ini yang menjadi kepada budi bicara yang kadang-kadang keputusan. Dan kalau keputusan dibuat, mana-mana pihak akan mengatakan speaker berat sebelah. Terutama sekali timbalan speaker ini kononnya atas lantikan wakil daripada parti-parti politik. Ini menyebabkan kita perlu berhati-hati kepada kesan kepada keputusan speaker. Saya cuba sedaya upaya nak habiskan supaya pembahas boleh selesaikan.
Jadi saya nak minta, boleh tak kita tunggu? Jadi kita boleh buat keputusan pada esok hari. Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Speaker. Besok pukul 10, saya harap insya-Allah Speaker akan membuatkan kenyataan. Tuan Speaker. Boleh. Ini peraturan masyarakat mana pula yang berhormat? 36.6 juga Tuan Speaker. Yang mana lagi? Yang sama. Berkaitan Yang mana yang Saya yang kira berhormat? jikalau kita yang sama ke tidak? Yang berhormat yang sama? yang sama, Boleh cuma tak pada tunggu yang berhormat? pada saya Yang perkara berhormat, ini boleh tak adalah tunggu penting. yang berhormat? Jikalau kita lihat di Yang media-media berhormat, yang sosial, berhormat. anak-anak Dia- muda mula yang berhormat. mempertikaikan integriti yang dilihat tidak beradab dan menunjukkan contoh yang tidak baik. Yang berhormat, Tuan Speaker, pada Yang saya ini berhormat. perkara penting. kalau saya tutup maknanya saya nak semua duduk. Speaker, Yang berhormat, izinkan mantan saya cikgu, menyampaikan sesuatu mantan yang mewakili menteri. suara rakyat dan anak muda. Mereka malu. Yang berhormat, Mereka malu dengan sikap kita. Yang Tuan Speaker, berhormat. kita menunjukkan contoh Yang yang tidak berhormat. baik kepada rakyat, Tuan Speaker. Lakukanlah yang sebaiknya, Tuan Speaker. Mereka pun marah, tukar kasut dulu. Warna kasut Yang tukar pun berhormat. mereka marah. Yang berhormat, janganlah macam ni. Saya tahulah yang berhormat semua mantan menteri. Jadi bila speaker ke timbalan speaker nak bercakap, bagilah penghormatan. Yang berhormat kata anak muda, yang tengok Facebook, tengok live pun beratus ribu, berjuta juga. Yang berhormat, saya padam, yang berhormat padam, on, saya off, saya on, saya off semuanya. Yang berhormat pun berkelakuan pun boleh dilihat sebagai tak begitu parliamentarian. Datuk Speaker. Jadi yang berhormat, yang Datuk berhormat, Speaker, Datuk. yang berhormat, setiap kali kita bercakap, kesian kepada yang berhormat Bagan. Saya nak cuba habiskan Saya perbahasan teruskan, yang Dak. berhormat Bagan, mantan Datuk yang menteri. di-Ketua. Boleh? Saya Boleh tak teruskan. kita Yang tunggu berhormat Datuk esok? Speaker. Boleh bagi. Teruskan. Datuk Ya, Speaker. peraturan Bagan, mesyuarat yang mana boleh pula kasih. yang berhormat? Bintulu? Saya nak teruskan Tak laluan. ucapan saya. Tidak. Peraturan mesyuarat Datuk- kan minta laluan. Minta laluan. Laluan kena tanya kepada yang berhormat Bagan. Saya nak teruskan ucapan saya. Tanya pada Bagan. Boleh bagi Saya nak laluan? teruskan Bagi, ucapan ya? saya. Boleh bagi Saya laluan? nak teruskan ucapan saya. Boleh bagi Datuk laluan? Speaker. Tak bagi, tak Ah, bagi. Dia tak bagi laluan. Datuk Saya Yang sebagaimana berhormat, kau tak bagi keadaan laluan. pengangguran. Datuk Datuk tak Speaker. bagi. Pak Bintulu, dia Bila tak kamu bagi saya laluan. tuduh sama Saya orang. terus sedang Oh, tak salah. Orang tuduh Dia sama tak kamu bagi salah. naik secara mendadak. Datuk Speaker. 3.2% kepada 5.3% pada bulan Mei. Keadaan ini bersamaan dengan 830,000 orang yang menganggur. Ini satu perkara yang amat serius. Nah, sekiranya kita nak tambah pinjaman kerajaan, kami harap bahawa pekerjaan mereka boleh diselamatkan. Ini amat penting. Apa gunanya kita belanjakan puluhan bilion kalau pekerjaan tidak boleh diselamatkan, kalau perniagaan juga tidak boleh diselamatkan. Dan itu adalah rayuan dan juga harapan daripada semua pihak. Who is Kita talking, sedia man? bersama-sama menyokong sekiranya pinjaman ini dapat selamatkan pekerjaan dan juga selamatkan perniagaan. Sekiranya ini tak dapat dilaksanakan, ini membuktikan bahawa semua usaha ini hanya adalah sesuatu yang sia-sia. Janganlah kita mencurahkan air di daun keladi. So itulah sebabnya kita harap sekali lagi, biarkan usaha ini dapat benar-benar membantu mahin orang biasa, bukanlah mereka yang besar-besar. So di sini saya sekali lagi ingin menyatakan pentingnya bahawa kita berikan tumpuan kepada ekonomi. Dan suka tak suka, saya rasa satu isu yang amat penting ialah 1MDB. Kalau kita lihat satu laporan daripada Straits Times, Tambahan 1MDB dan terowong. Sudah masuk mahkamah dan terowong lagi. Apa cerita? yacht sebanyak 686 Terowong, juta ini US dollar. Terhubung cerita lu, terhubung. Adalah perlu bahawa Terhubung cerita lu. Minggu depan kita cerita terowong. Kenapa tidak berani cerita terhubung? Topas ini. Dan ini melibatkan Konsultan saja 600 juta. 168 US dollar. 180 juta US dollar daripada 1MDB. Nah, itu satu perkara penting. 1MDB kes Kerana tengah jalan kalau kita lihat yang di Pertua, yang tengah jalan kes tu. daripada Jadi public jangan sector, balik tengah kacau speaker. Yang amat berhormat Pak Gus Sensitif, tak boleh cakap. Yang berhormat. Mana Balik boleh? kacau, balik Kalau kacau. dia cerita pasal Balik lain cerita pasal dah. banglo tak apa, banglo dah kena kes tarik, AG dah tarik. Yang ni tak boleh. beliau Terowong dipecat dah kena tarik. sebagai Yang sebagai 1MDB ni kes belum buat keputusan. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh ganggu speaker. Usahanya untuk Balik Yang berhormat,
kita dah buat keputusan pada sesi-sesi daripada dulu. Kes-kes mahkamah di bawah subjudis. Semua kes-kes subjudis saya rasa kita Mana dia mau ikut undang-undang, dia sendiri undang-undang. maknanya kedua-dua pihak mana-mana kes yang ada dalam mahkamah ikut peraturan mesyuarat dilihat sebagai Tapi subjudis. kes terowong dalam mahkamah tak? Keputusan saya, Speaker. keputusan saya semua kes-kes yang ada kena-mengena dengan kes mahkamah yang masih dalam proceeding kita tidak boleh bawa kerana subjudis. Yang baik. tidak dalam proceeding saya rasa tidak ada dalam peraturan mesyuarat. Jadi ini bermakna ini keputusan saya. Ya. Silakan yang Jadi ini bermakna. bermakna Itu kes yang terowong baru- Kes banglo dengan terowong. Sekejap. kes banglo dengan terowong. Banglo dengan terowong boleh, Speaker? Sekejap. Speaker, No, I don't banglo talking dengan about terowong Topas. boleh Speaker. Speaker, Itu this one dah is tak ada about mahkamah Topas. Saya Speaker. minta penjelasan daripada Sekejap. saya minta Semua nak penjelasan cakap banyak macam mana saya bahagian. nak cakap? Dah saya tanya Sekejap. tentang yang Muhammad Nanti saya dapat penjelasan daripada speaker Yang dulu. Muhammad, Arau, biarlah saya jemput dulu. Yang nak buat jelebu, saya faham. Biar, kejap, bukan saya jemput yang Oh, Muhammad. bukan saya beritahu cakap. yang Sorry Speaker, Muhammad. saya ingat Speaker jemput saya bercakap. Tidak. Ha? Saya sebut sebagai contoh. Biar saya jemput baru berdiri. Janganlah semua main rumput Okey, je. terima kasih Speaker. Saya nak Yang Muhammad, saya tak jemput yang Muhammad. Oh, okey, silap. tak Sorry boleh. Speaker. Yang Muhammad duduk. Ya, saya duduk sekarang. Saya duduk sekarang. Belum lagi. Kejap lagi. Biarkan, kejap. Saya nak buat keputusan saya. Okey, baik. Semua kes subjudis. Yang ada dalam kes-kes, bagi saya kes mahkamah, kita kena berlaku adil sebab Dewan dah buat keputusan. Kita semua setuju. Ya. Yang mana belum dalam kes mahkamah, memang boleh sebab dia tidak tertulis dalam peraturan mesyuarat. Itu keputusan saya. So about Okey? Topas. Silakan Yang Muhammad. Topas, what about Topas? Ini belum bangkit, ini baru ya. Yang mana? Yang Muhammad. Topas, the super yacht. Yang mana? Topas. Oh, ya super Super yacht. yacht ini yang baru punya. Yang Yang Bobat. baru dibongkarkan. Ini bukan yang lama. Itu baru Yang dibongkarkan. Saya Ya, Bobat. sekarang 1MDB tak boleh. Masa tu Bagan, Saya dapat- Bagan saya dapat ada. arahan daripada Bagan pihak dengar dengan Bobat. Tan Sri Arif yang di Pertua masa tu. Dia dengar. dah. Ini keputusan speaker, saya Ya. ikut arahan speaker. Okey. Okey. Tapi saya harap ini Tinggal diberikan 2 minit. pertimbangan. Ya, harap berikan Yang Muhammad. masa kecederaan. Banyak gangguan daripada pihak sana. Tinggal 2 minit 2 minit tenang order, 40 Yang Ya, saat. saya juga nak Tak ada bangkitkan masa satu kecederaan isu. Harap bagi ini terpulang Saya tak oleh dapat speaker. bagi kalau Ya, kita bagi saya susah. ingin minta juga bahawa pihak kerajaan juga berikan perhatian kepada permintaan daripada kaum masyarakat bukan Islam di Kedah. Kerana mereka bimbang bahawa rumah ibadat mereka menghadapi pencerobohan daripada masa yang ataupun perubahan. Ya, Muhammad. Kita harap bahawa semua pihak boleh sensitif tentang perkara ini. Dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan negeri Kedah telah Bagan, boleh, Bagan. sensitiviti tersebut. So di sini kami harap bahawa Saya bukan minta janganlah jelutong, saya minta sesuka sama hati Bagan. Saya merobohkan minta sama rumah-rumah Bagan, bukan ibadat minta sama bukan Islam. jelutong. Kerana kalau kita lihat di bawah zaman pemerintahan Tok Guru Tuan Haji Nik Aziz tidak pernah berlaku di Kelantan. Dan apa yang berlaku di negeri Kedah ada sesuatu yang amat dikesali. Kita harap pertimbangan yang sewajarnya dapat diberikan supaya tidak lihat bahawa sensitiviti dan juga rumah ibadat bukan Islam yang sekian lama ini sekarang tergugat dan terancam. Akhirnya berkaitan dengan itu falsafah pemerintahan Pakatan Harapan berbanding dengan Perikatan Nasional. Selalu disebutnya bahawa betapa baiknya Perikatan Nasional. Tapi lupa pula bahawa banyak dasar-dasar ini adalah daripada Pakatan Harapan. Termasuk sendiri menteri-menteri yang dulu dalam Pakatan Harapan sekarang dalam Perikatan Nasional. Baguslah tu, Pago gentleman. Pago gentleman. Baling, duduklah baling. Tapi sekurang-kurangnya Pakatan Harapan dipandu oleh falsafah Kalau yang Muhammad nak ungkit, manifesto mereka tu Pakatan asalnya Harapan. Baling. Ini yang Betul, penting. watch out dah. DNA UMNO. Tak Dan payah kita ungkit. nak lihat Tapi yang apabila paling penting mereka telah beri Pakatan perkhidmatan Harapan yang lebih baik dipandu oleh masa PN manifesto daripada Pakatan masa Harapan. PH. Apakah falsafah Kerajaan Perikatan Nasional? Adakah mereka ada satu manifesto? Adakah mereka ada satu dasar? Ya, Muhammad. Kecuali untuk kekal kuasa
bertungkus lumus dengan Manifesto pun tak buat, macam mana ada manifesto? Saya rasa Daripada manifesto tadi tak kita buat. tak malu buka tempoh. Saya ada. Pada keputusan yang diberikan Tipu rakyat siang malam. Itulah sebabnya sungguh pun kita mungkin ada pandangan yang berbeza. Biarlah kita hormati lunas-lunas demokrasi, mandat rakyat Masa dah tamat. 2018 mestilah Terima kasih, dihormati Yang Berhormat. dan ditegakkan. Dan kita akan terus berjuang Tiga, tambah 10 minit lagi. tegakkan mandat ini. Sungguh pun ada pihak yang Datuk telah Speaker, berjuang tambah 10 minit. betapa paling Menteri tak. Kewangan telah Sekian, gagal terima kasih. menguruskan ekonomi. Okey, sekarang saya jemput pembahas Manifesto seterusnya. pun tipu banyak. Yang Berhormat Masih salat bersama